أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat lagi kita bertemu untuk kita meneruskan lagi pembacaan huraian tafsir daripada juzuk Ammar, yang mana insya-Allah pada malam ini kita akan huraikan pada surah yang berikut, iaitu surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari segala kejahatan makhluknya dan dari segala kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhulnya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masuk kepada surah yang kedua daripada juzuk Ammar, iaitu surah yang ke-113 daripada susunan ayat Al-Quran. Surah Al-Falaq dengan maksud Al-Falaq iaitu waktu subuh. Bahawa mengikut pendapat yang kuat, iaitu yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, bahawa maksud Al-Falaq itu iaitu waktu subuh. Dan di sana ada juga pendapat yang menyatakan bahawa Al-Falaq adalah menyatakan waktu malam yang gelap gelita. Dan surah Al-Falaq adalah termasuk di dalam surah-surah Makkiyah, yang mana kita telah sebut dalam pengajian yang terdahulu. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Makkiyah adalah surah-surah yang berkait dengan soal akidah, soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, soal keyakinan kepada hari akhirat, hari pembalasan, yang mana surah-surah ini menjadi dasar ataupun sumber pegangan utama bagi orang-orang Islam. Dan surah Al-Falaq adalah termasuk di antara surah-surah mu'awwizat, iaitu surah-surah yang mu'awwizat maksudnya surah-surah perlindungan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat ini supaya membuat perlindungan daripada segala kejahatan-kejahatan yang akan kita nyatakan selepas daripada ini. Dan mengikut riwayat daripada hadis riwayat Muslim daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hazil lailah lam yura mislhunna qattun qul a'udzu birabbil falaq wal qul a'udzu birabbin nas." Maksudnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau melihat beberapa ayat yang telah diturunkan pada malam ini yang belum ada sama sekali diturunkan serupa dengannya, iaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas adalah disebut sebagai surah muawwizatan, iaitu dua surah perlindungan. Perlindungan daripada kejahatan-kejahatan bisikan syaitan dan juga kejahatan-kejahatan daripada sekalian makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan surah Al-Falaq adalah termasuk di antara surah-surah ataupun ayat-ayat ruqyah ataupun ayat-ayat syifa, ayat-ayat penyembuh yang boleh untuk kita amalkan sekiranya kita mengalami sakit dan seumpamanya. Kerana mengikut Imam Malik yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit, tuan-tuan, dalam sejarah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasa sakit. Sama ada sakit dengan sebab penyakit tabi'i. Maksud penyakit tabi'i ini maksudnya sakit demam, pening kepala, demam, itu penyakit biasa. Penyakit yang menjadi tabi'i lah. Semula jadi tabiat dia, setiap orang akan ada penyakit. Dan termasuk juga penyakit daripada hasil buatan orang. Contohnya penyakit sihir, penyakit hasad dengki, penyakit ain dan seumpamanya. Dalam pengajian yang terdahulu pada minggu lepas, kita telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah pernah kena sihir. Dan insya-Allah kita akan bacakan kisah dia berdasarkan surah Al-Falaq ini, bahawa dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir kerana dihantar oleh seorang munafik yang akan kita ceritakan sebentar nanti. Dan walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita menyatakan manusia yang hebat, tapi Rasulullah juga merasai sakit. Berasa sakitnya demam. Penyakit tabi'i, dan disebut dia dalam hadis bahawa demam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah demam Rasulullah 2 kali ganda daripada demam kita orang biasa. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita demam, tuan-tuan, biasa orang demam, suhu dia 38 darjah kira demam. Ada orang, tuan-tuan, suhu dia 40, panas. Orang yang demam suhu 40 ke atas ni, tuan-tuan, memang kita kata sakit lah. Bila kita demam, Allah, dah makan tak lalu, tidur tak lena, betul? Tak boleh tidur, demam, sakit, tuan-tuan. Hak tu pun kita rasa berat dah. Kena demam 40 darjah Celsius. Tapi tuan-tuan, disebut dalam hadis Rasulullah menangguh demam 2 kali ganda daripada demam orang biasa. Tuan-tuan, kalaulah kita demam 40 darjah Celsius, kalau 2 kali ganda, maksudnya Rasulullah 80 darjah. Tuan-tuan, maknanya berat lagi penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya itu, Nabi kalau demam 2 kali ganda daripada demam kita orang biasa. Dan juga Rasulullah pernah bukan sahaja sakit sebab demam, dan Rasulullah pernah juga sakit sebab dikena sihir. Yang akan kita bacakan sebentar nanti. Kemudian ketika mana Aisyah menyatakan bahawa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit, maka beliau membacakan untuk dirinya muawwizatan. Maknanya, tuan-tuan, bila Rasulullah sakit demam, Rasulullah baca muawwizatan ini, iaitu apa? Surah Qul a'udzu birabbin nas dan juga surah Qul a'udzu birabbil falaq. Maka Aisyah kata Nabi membacakan untuk dirinya muawwizatan ini dan meniupkan. Ni dikata ni, biasa amalan kita bila kita nak meruqyah, biasa kita akan tiup pada air. Memang betul, tak ada masalah.
tidak menjadi kesalahan. Dan ketika rasa sakit semakin parah, maka aku membacakan, iaitu Aisyah membacakan kepada Nabi muawwizat, lalu aku mengusapkan tangan beliau padanya dengan mengharapkan berkatnya. Hadis riwayat Bukhari menunjukkan di sini bahawa surah Muawwizatan ini adalah di antara surah-surah syifa, surah-surah penyembuh bagi sekalian penyakit, sama ada penyakit tabi'i ataupun penyakit hasad dengki yang dilakukan oleh manusia dan sekalian makhluk yang lain. Jadi pada permulaan surah Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung daripada Rabb, yakni daripada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Al-Falaq adalah mengikut tafsir daripada Ibnu Katsir menyatakan Al-Falaq itu adalah waktu subuh. Waktu subuh. Kerana apa? Kerana yang menguasai masa dan waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menentukan masa. Bukan kita yang menguasai masa. Sebab itu bila kita melihat di dalam banyak-banyak ayat Al-Quran, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Wal asri, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala yang menguasai masa. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti kita minta berlindung daripada Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha berkuasa. Min syarri ma khalaq, dan berlindung daripada kejahatan-kejahatan makhluk. Syarri adalah kejahatan-kejahatan daripada sekalian makhluk. Kerana di sana tuan-tuan adanya makhluk-makhluk yang bersifat jahat. Bersifat yang melakukan kerosakan. Sebagaimana yang telah kita nyatakan pada surah yang terdahulu, bahawa makhluk di sana selain daripada jin, syaitan, iblis yang mencuba untuk merosakkan manusia, maka di sana ada juga makhluk-makhluk daripada manusia sendiri yang melakukan kerosakan, yang melakukan kejahatan. Maka kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sekalian kejahatan makhluk-makhluknya. Kejahatan makhluk sama ada sifat tabi'i dia itu jahat, ataupun kerana sifat perangai dia, perangai yang jahat. Contohnya apa? Dengki, hasad, iri hati, sombong. Semua ini tuan-tuan adalah sifat-sifat kejahatan. Jadi kita kena berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sekalian kejahatan makhluk. Kemudian Allah Taala berfirman lagi, "Wa min syarri rasikin iza waqab," dan berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Tuan-tuan muslimin pendengar, muslimin muslimat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan bahawa pada waktu malam yang gelap gelita, di sana Allah Taala menceritakan bahawa pada waktu gelap gelita ni terlalu banyak kejahatan-kejahatan yang berlengkar di sekeliling kita. Sebab itu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, amalan orang-orang tua zaman kita dulu, zaman tok nenek kita dulu, apabila maghrib, mak ayah kita akan suruh masuk dalam rumah. Jangan maghrib duduk luar rumah, jangan. Bila sahaja start dah matahari jatuh, tuan-tuan suruh anak-anak semua masuk dalam rumah. Jangan duduk main luar lagi. Bukan saja disuruh masuk dalam rumah, kena tutup habis tikap-tikap. Pitu-pitu kena tutup belaka. Tuan-tuan, mak ayah kita suruh tutup pintu bukan semata-mata tak mui nyamuk masuk.
Tetapi tuan-tuan, kerana apa? Kerana waktu itu bermulanya segala kejahatan-kejahatan yang akan berlaku. Waktu malam tuan-tuan, waktu yang mana berkumpul padanya sekalian kejahatan. Sama ada kejahatan yang dilakukan oleh makhluk manusia ataupun kejahatan daripada makhluk jin, iblis dan syaitan. Sebab itu tuan-tuan, kita hari ini, kita sebagai mak ayah, jangan lock anak kita duduk main lagi waktu garik. Hari ni sekarang maghrib kita awal pukul 6.58. Mana pukul 6.30 tu jangan biar lagi anak-anak kita duduk main luar. Nah, jangan lagi duduk main bawah pokok. Nah, sekarang ni musim duku. Nah, jangan lagi panjat duku, garik-garik, jangan. Waktu garik adalah waktu yang disuruh kita duduk dalam rumah. Bukan sahaja nak berlindung daripada nyamuk, berlindung daripada semua kejahatan-kejahatan yang ada. Kerana bermulanya waktu gelap ini, bermulanya sekalian kejahatan. Sama ada kejahatan zahir ataupun kejahatan batin. Kejahatan zahir kita tengok tuan-tuan, biasanya bila berlaku kemaksiatan dan kemungkaran. Kita tengok tuan-tuan sebagai contoh. Nah, orang yang berzina, nah, orang yang nak buat maksiat ni biasanya malam. Jarang orang buat siang. Nah, sama juga orang nak mencuri, orang nak merampok, biasanya orang curi ni waktu malam. Nah, waktu malam, waktu orang tak ada. Jarang orang curi waktu siang. Nah, cuba tuan-tuan tengok, cuba ialah zaman sekarang, sebab zaman ke sekarang ni kita akhir zaman. Zaman semua orang terdesak. Nah, zaman Allah Ta'ala telah menarik nikmat keamanan. Sekarang ni jenayah tidak kira siang dan malam. Tapi kalau dulu tuan-tuan, jenayah waktu malam. Orang curi waktu malam. Orang khabat rumah orang waktu malam. Orang pecah tabung masjid pada waktu malam. Nah, kerana apa? Kerana pada malam itu berhimpun kejahatan. Itu yang dimaksudkan dengan kejahatan zahir. Kejahatan zahir. Maksiat pun berlaku tengah malam. Kalau orang buat pesta tuan-tuan, pesta, orang buat konsert malam. Tak ada orang buat konsert siang. Orang buat persembahan, buat apa, konsert nyanyian waktu malam, tak buat siang. Kerana malam itulah waktu-waktu dia. Nah, begitu juga orang minum arak. Nah, jarang orang minum arak. Dia buat pesta minum arak pada waktu malam. Itu dia. Menunjukkan apa? Kejahatan-kejahatan zahir. Begitu juga tuan-tuan pada waktu malam. Kalau kita pergi bermusafir mana waktu malam, jangan bermusafir seorang diri. Nah, kena berteman, kerana waktu malam adalah waktu kejahatan. Itu kejahatan zahir. Begitu juga kejahatan-kejahatan batin. Kejahatan batin daripada apa? Daripada makhluk yang memohon pertolongan daripada jin, iblis dan syaitan. Sebagai contoh kejahatan ilmu sihir. Ilmu sihir ni tuan-tuan bermain, berlega pada waktu malam. Nah, biasa kalau kita tengok cerita contoh, cerita apa? Cerita Piramli. Nah, kan ada kan cerita nak bomo Cikgu Murni kan? Nah, dia pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo kata ni, ambil takar ni, kemudian tanam di rumah dia, di hadapan rumah Cikgu Murni, selepas pukul 12 malam. Nampak? Malam. Tak suruh tanam siang. Nampak? Tanam malam. Sebab malam itu berkumpulnya semua kejahatan-kejahatan. Termasuklah ilmu sihir tadi. Nah, ilmu sihir, ilmu santau, nah, ilmu-ilmu hitam dan seumpamanya. Kalau orang pergi bertapa waktu malam, nak menunjukkan bahawa di sini
waktu malam apabila gelap gelita di sana penuh dengan kejahatan. Maka turunnya ayat ini untuk mengajar kita, untuk memberi penawar kepada kita supaya berlindung min syarri rasikin iza waqab, berlindung daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Sebab tu tuan-tuan, malam ni adalah waktu untuk apa? Disebut di dalam Al-Quran, waktu malam ni adalah waktu untuk berehat, waktu untuk tidur. Dan juga waktu untuk kita bangun pada tengah malam untuk beribadat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca di dalam hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita tidak ada apa-apa urusan selepas daripada waktu isyak, ini ada disebut dalam hadis dalam kitab Riyadhus Salihin, betapa tuan-tuan disuruh kepada kita selepas isyak, kalau kita tak ada apa-apa urusan, maka hendaklah terus tidur. Terus tidur. Makruh kita lepas isyak kita buah-buah, duduk wakaf, duduk kedai kopi sampai pukul 1, pukul 2, tengok bola sampai pukul 1, pukul 2. Ini yang dilarang ataupun tidak disukai oleh syarak. Tuan-tuan, kita kena faham bagaimana apa yang diajar oleh Nabi SAW. Walaupun suasana hari ini berbeza. Hari ini tuan-tuan kita tengok malam lah biasanya orang dia apa? Lepas isya pergi main futsal, pergi main badminton, pergi healing-healing kedai restoran, minum kopi sampai 2-3 pagi. Tuan-tuan, ini tidak disukai oleh syarak. Tuan-tuan, malam bukan lagi untuk main, bukan main futsal. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau malam kita main futsal, contohnya pukul 9 main 1 game, 2 game sampai pukul 12, pukul 1. Tuan-tuan, orang main futsal ni letih. Lepas main confirm letih. Biasa sudah main dia tak balik lalu, dia pergi kedai pula minum air sampai pukul 12, pukul 1. Tuan-tuan, biasanya orang yang letih, kalau dia tidur dia akan tidur lena. Rasa-rasa tuan-tuan boleh bangun dah untuk bangun tahajud. Kalau dia boleh bangun, maka alhamdulillah, orang hebatlah. Tapi biasanya tidak. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW ajar kepada kita, kalau kita tak ada sebarang urusan selepas daripada waktu isyak, maka terus tidur. Masuk yang ada urusan, contohnya apa? Contohnya selepas isyak kita masih ada lagi kelas pengajian. Kita ada mengaji, okey, ada lagi kelas nak belajar, okey, tak apa, tak ada masalah. Kita ada musyarat. Musyarat AJK Masjid, musyarat JPKK, musyarat rukun tetangga, musyarat PIBG, okey, tak ada apa. Ataupun lepas isyak orang ada nak berurusan dengan kita, nak minta isi barang, sign barang dan seumpamanya, ini tak apa, dibenarkan. Tapi kalau tak ada urusan sekadar nak keluar buah-buah, tuan-tuan, ini dilarang. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebab waktu malam adalah waktu untuk berehat. Yang disebut di dalam surah Al-Quran tu, dalam surah Al-Buruj, bahawa waktu siang Allah Ta'ala ada waktu siang, waktu bekerja. Malam adalah waktu untuk berehat dan waktu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini dah ajar. Maka tuan-tuan, kalau kita tidak ada apa-apa sebarang urusan lepas isyak, okey, segera tidur. Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk bangkit awal pada keesokan hari. Ini tuan-tuan cara yang diajar oleh Nabi SAW. Maka tuan-tuan tidur. Dan untuk apa tuan-tuan? Sebab pada waktu malam tadi kita nyatakan, malam ini terlalu banyak kemungkaran dan kejahatan. Jadi kita nak berlindung daripadanya. Seterusnya, wa min syarrin naffasati fil 'aqad, dan berlindung daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus an-naffasi fil 'aqad. Yang menghembus pada buhul-buhul, pada hujung-hujung
Nah, hujung-hujung kepalanya. Dan tuan-tuan, ini yang dilakukan oleh ahli sihir. Nah, ahli sihir dia akan menghembus kejahatannya. Sebab itu tuan-tuan, surah Al-Falaq adalah menjadi penawar yang mujarrabat di dalam melawan ilmu-ilmu sihir yang jahat. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita pada akhir zaman. Kita ni akhir zaman tuan-tuan melihat banyak penyakit-penyakit yang pelik-pelik. Penyakit-penyakit yang luar biasa. Kadang-kadang orang tu sihat, tiba-tiba rebah, dok kering. Nah, dan tuan-tuan, ini banyak berlaku. Bila buat pergi ke hospital, doktor kata okey, tak ada apa-apa. Darah comel, gula comel, nak HB comel, tekanan tinggi, tekanan darah comel, tak ada masalah. Tetapi tubuh dia lemah. Nah, kerana apa? Kerana ini kejahatan-kejahatan yang dihembuskan oleh tukang-tukang sihir. Maka tuan-tuan, macam mana boleh terjadinya hembusan daripada tukang-tukang sihir? Daripada mana datangnya hembusan-hembusan ini? Iaitu daripada min syarri hasidin iza hasad, iaitu daripada kejahatan orang-orang yang deki. Nah, tuan-tuan, ini manusia yang jahat. Mana tuan-tuan bila tengok suatu nikmat yang diperolehi oleh orang lain, dia pun deki. Bila deki tuan-tuan, mulalah nak buat kejahatan, nak khianat pada orang. Maka tuan-tuan, dia pun mendapat khidmat tukang sihir, ahli tok bomo. Nah, untuk merosakkan orang-orang yang dia dengki dan orang-orang yang dia hasad. Sebab itu tuan-tuan, pada diri kita ni kena ada pelindung masing-masing. Kadang-kadang orang kalangan kita ni minta tolong ustaz. Ustaz tolong buat air tawar. Nah, tolong baca sikit ayat ruqyah. Sebenarnya tuan-tuan, kita boleh meruqyah diri kita sendiri. Kita boleh buat air tawar untuk diri kita sendiri. Kalau suruh ustaz pun tuan-tuan, ustaz pun akan baca ayat yang sama sahaja. Tapi tuan-tuan bukan kata ustaz tak boleh tolong. Ustaz boleh tolong, tak ada masalah. Kalau orang minta tolong, kita tolong, tak ada masalah. Cuma nak khabar tuan-tuan, dari sudut kita ni kena ada perlindungan peribadi. Pada diri kita ni kena ada ayat-ayat ruqyah masing-masing yang menjadi pelindung diri kita daripada sekalian kejahatan-kejahatan yang mana kita tidak ketahui. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang dengki, jealous dengan kita, dalam keadaan kita tak tahu orang tu dengki dengan kita. Mungkin dalam suatu keadaan kita mendapat sesuatu nikmat. Nah, contoh kita dapat nikmat rumah baru. Boleh naik rumah baru. Boleh dapat kereta baru. Nah, boleh dapat kerja baru. Ataupun boleh naik jawatan, naik pangkat. Dengan sebab nikmat-nikmat yang ada pada kita ni, ada orang yang deki. Bila deki tu tuan-tuan, maka di sana akan menimbulkan kejahatan untuk merosakkan kita. Maka di sini tuan-tuan perlu kepada perlindungan. Dan disebut kejahatan ni tadi, yang disebut tuan-tuan bukan sahaja pada kejahatan zahir, bukan sahaja kejahatan batin. Bahkan tuan-tuan di sana juga boleh terjadi dengan kejahatan ain, yang mana terkenal di kalangan masyarakat kita yang dipanggil penyakit ain. Penyakit ain ini termasuk di dalam penyakit-penyakit yang berbahaya juga tuan-tuan, yang mana terhasil daripada kejahatan-kejahatan orang. Penyakit ain ini bukan sahaja bahaya sehingga boleh membawa kepada kematian. Ain, orang tengok penyakit ain ni, orang tengok kita dengan pandangan kejahatan ataupun dengan pandangan khianat, mata yang khianat. Nampak? Mata-mata yang khianat ni tuan-tuan ada banyak.
Dan juga ada pelbagai kisah yang menceritakannya. Kalau boleh kita ceritakan dalam tempoh yang singkat ini, yang disebut di dalam Al-Quran, khainatan a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu mata-mata yang khianat. Apa tuan-tuan maksud mata-mata yang khianat? Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati. Ada suatu kisah ketika mana selepas peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya membebaskan kota Mekah. Bila berjaya membebaskan kota Mekah, Rasulullah memberi pengampunan beramai-ramai kepada orang Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhabu wa antumut talaqa. Pergilah kamu semua, kamu dibebaskan. Mana Rasulullah mengampuni semua orang Mekah. Tetapi kecuali kepada 6 orang. Ada orang, 6 orang ni Nabi kata, kalau kamu jumpa dia, bunuh dia. Walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah. Sebab 6 orang ni apa? Orang yang jahat sangat ni. Orang yang sangat menentang Nabi SAW. Nabi kata 6 orang ni kena blacklist lah, wanted. Kalau jumpa jangan cakap banyak, terus bunuh. Salah seorang daripadanya, nama dia Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah. Jadi tuan-tuan, bila Rasulullah isytihar nama-nama ni, jadi nama Abdullah bin Abi Sarah ada juga. Jadi bila Abdullah bin Abi Sarah dengar gitu, dia berasa takut. Pada masa tu Abdullah bin Abi Sarah duduk dalam Mekah lagi, dia dah nak keluar. Jadi tuan-tuan, bila duduk dalam Mekah ni, dah nak keluar. Kalau keluar, kena bunuh lah dia. Jadi tuan-tuan, dengan sebab takut ni, Abdullah bin Abi Sarah keluar senyap-senyap, pergi ke rumah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Uthman ni adalah saudara susuan kepada Abdullah bin Abi Sarah. Saudara susuan ni dalam Islam kita panggil macam adik-beradik. Adik-beradik. Jadi Abdullah bin Abi Sarah ni minta tolong dengan Sayyidina Uthman. Wahai Sayyidina Uthman, tolonglah. Tolong kabur ke Rasulullah, tolong minta maaf. Aku nak minta maaf dengan Rasulullah ni. Sebab dia takut dah. Rasulullah kata kalau jumpa kena bunuh dia. Jadi moga Sayyidina Uthman ni orang yang lembut, apatah lagi dengan adik-beradik susuan dia. Kemudian Sayyidina Uthman pun pergilah bawa Abdullah bin Abi Sarah. Bawa Abdullah bin Abi Sarah pergi menghadap Rasulullah. Sayyidina Uthman kata, ya Rasulullah, ni aku bawa Abdullah bin Abi Sarah ni. Dia datang nak minta maaf dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah diam. Rasulullah tak cakap apa. Mengikut dalam riwayat itu, sakata Rasulullah fi muddatin tawilah. Maknanya Rasulullah dia dalam tempoh yang lama. Rasul dia lama, tak cakap apa. Kemudian selepas berlalunya waktu yang lama, Rasulullah kata, kamu dibebaskan. Pergilah, izhab, pergilah. Kamu dibebaskan. Kemudian Sayyidina Umar yang berada di tepi itu, Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa diam lama sangat tadi? Kenapa diam lama sangat? Rasulullah katakan, aku bodoh kan, kalau jumpa Abdullah bin Abi Sarah ni jangan cakap banyak, bunuh lalu. Rasulullah tak berani nak beri, Rasulullah tak beritahu arahan suruh bunuh Abdullah bin Abi Sarah, sebab Rasulullah malu dengan Sayyidina Uthman. Sebab Sayyidina Uthman ni Sayyidina Uthman, malaikat malu dengan Sayyidina Uthman. Ini hebat Sayyidina Uthman. Malaikat malu kepada Sayyidina Uthman. Sebab apa? Satu hari Rasulullah berjanji dengan malaikat Jibril nak temu. Tiba-tiba tuan-tuan, tunggu-tunggu malaikat Jibril tak datang-datang. Mustahil malaikat berdusta, memungkiri janji. Tunggu-tunggu lama-lama, Rasulullah gitar, rupa-rupanya malaikat duduk luar, tak masuk dalam rumah. Rasulullah tanya, kenapa tak masuk dalam rumah? Ada patung ke? Ada anak anjing? Malaikat kata, tidak, aku malu nak masuk. Sebab dalam rumah kamu ada Sayyidina Uthman. Pada masa tu Sayyidina Uthman tengah tidur waktu tengah hari, dalam keadaan kain sedikit terselok pada betih dia. Kain selok betih ya tuan-tuan.
Bukan kain tidur selok macam kita, sampai ke peha, sampai ke muka. Selok betih sikit je. Tapi malaikat malu dengan Sayyidina Osman. Jadi Rasulullah malu. Rasulullah malu dengan Sayyidina Osman, tak sapati nak suruh bunuh Abdullah bin Abi Sarah di hadapan Sayyidina Osman. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kenapa tak kenyit mata? Nampak? Kenapa tak kenyit mata? Kalau Rasulullah kenyit mata, saya bangun, saya pikah lalu dia. Nah, kenyit mata isyarat. Nabi SAW bersabda, seorang Nabi tidak melakukan khainatan ayun. Seorang Nabi tidak akan melakukan pengkhianatan mata. Ini masuk mata yang khianat. Mata khianat ni berisyarat. Nampak? Berisyarat nak buat kejahatan. Maka itu termasuk kejahatan-kejahatan ain. Kejahatan-kejahatan mata. Maka sebab itu tuan-tuan, sayugia kita kena minta berlindung daripada Allah Ta'ala dengan sekalian kejahatan-kejahatan yang ada ni. Kejahatan zahir. Kejahatan zahir daripada makhluk. Kejahatan batin daripada jin syaitan, daripada tukang sihir, daripada bomoh, dan juga tuan-tuan kejahatan-kejahatan penyakit-penyakit yang lain, penyakit ain sebagai contoh tadi yang kita sebut. Dan tuan-tuan disebut lagi bahawa diriwayatkan daripada Abu Dawud, bahawa daripada Ibnu Al-Haris bin Abi Salamah, dia berkata, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni Aisyah cerita. Aisyah cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan aku dan memperlihatkan bulan kepadaku pada saat terbit, dan beliau berkata, iaitu Nabi bersabda, ta'awuzi billah min syarri haza rasikin iza waqab. Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Maksudnya apa? Rasulullah ajar kepada Aisyah, bila start masuk waktu malam, maka hendaklah kamu berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita memohon perlindungan, muawwizat daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Taala pelihara kita daripada sekalian kejahatan-kejahatan makhluk, sama ada kejahatan hakiki dia ataupun kejahatan sifat-sifat mungkar yang ada pada mereka, contohnya hasad, dengki dan seumpamanya. Kalau kita tengok pada negeri-negeri Arab tuan-tuan, kalau kita tengok di kedai-kedai dia, kalau kedai tempat kita ni, biasa di kedai-kedai tempat kita akan gantung ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi di sebelah-sebelah Arab tuan-tuan, di kedai ia dak buh ayat 1000 dinar. Ia buh ayat qul a'udzu birabbil falaq. Sebab nak berlindung daripada kejahatan orang deki. Biasa orang niaga ni ramai orang deki. Maka sebab itu tuan-tuan, sayugianya kita menjadikan surah Al-Falaq sebagai surah yang wajib baca, surah yang wajib hafal, dan surah perlindungan untuk kita semua. Moga bermanfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu ma sami'tum, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.